السلام إذا ما أحد يريد أن يسمع Tak ada orang yang jawab salam, tak ada siapa yang nak dengar percakapanku. خلاص ننقل الكلام للشيخ عمران. Kita pindahkan ceramah ke Syekh Imran. ما رأيك؟ ها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن قلنا ردوا السلام ما قلنا تشاجروا معي. Saya sudah katakan jawab salam, bukan mengejutkan saya dengan jawab salam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas Syekh memulakan kalamnya dengan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembuka segala kebaikan, penutup segala kejahatan, dan ke atas kaum kerabatnya dan para sahabat sekalian. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala curahkan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala rahmat. واشملنا جميعا وذرياتنا إلى يوم القيامة بتلك الرحمة. Dan moga Allah Subhanahu Wa Taala meliputi kita dan kaum keluarga kita sehingga hari kiamat dengan rahmat demikian itu. صلى الله تعالى عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Moga Allah Subhanahu Wa Taala curahkan rahmatnya ke atasnya dan Allah Taala tidak mengutuskannya kecuali rahmat sekalian alam. في كل عام نحضر المولد الشريف في هذه المدرسة العامرة. Tiap-tiap tahun kita sudah menghadiri pada bulan Rabiul Awal di madrasah majlis Maulid Nabawi pada madrasah yang hidup ini yang عند مولانا الشيخ نظر الدين. bersama dengan guru kita Syekh Nazaruddin. وفي كل عام حقيقة أعود إلى شاه عالم وشيء من النور والروح والأسرار في قلبي من أنوار المجلس الذي يقام في هذا المكان. Dan hakikatnya setiap tahun saya hadir majlis maulid ini, apabila saya pulang ke Shah Alam, saya akan mendapati cahaya dan ketenangan dan kerohanian yang bertambah di dalam jiwa. لكن أريد أن أفصح عن أمر معكم الآن أو لكم. Akan tetapi saya nak memperluaskan lagi penerangan ini bagi kamu. في هذه الليلة وفي هذا المجلس Pada malam ini dan pada majlis ini لا شك عندي أبدا، tidak ada keraguan lagi bagiku, لا شك عندي أبدا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا معنا. tidak ada keraguan lagi bagiku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bersama kita pada malam ini. هذا يقين عندي في هذه الليلة. Ini adalah yakin di sisiku pada malam ini. فهذا المجلس حقيقة مختلف عن المجالس العشرة التي حضرناها فيما مضى عند الشيخ نظر الدين. Majlis ini sangat beza dengan majlis-majlis yang telah berlalu kita hadir pada majlis-majlis yang lepas. فأنا على يقين أن روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرة معنا في هذا المجلس. Maka saya sangat yakin bahawa roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bersama dengan kita pada malam ini, pada majlis ini. كما أنني على يقين أن بعض الحاضرين من السادة الأفاضل ومن طلاب العلم شعروا بما شعرت به. Dan saya sangat yakin bahawa ada sebahagian orang yang hadir daripada kalangan penuntut ilmu, orang yang hadir pada malam ini juga dapat merasai seperti mana saya merasai. وهل تحضر روح رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس؟ Apakah roh Rasulullah SAW menghadir majlis-majlis? الجسد لا يخرج من القبر Jasadnya tidak akan keluar daripada kubur باتفاق أهل العلم. dengan sepakat seluruh ahli ilmu. ومن قال من الصوفية غير هذا الكلام فعنده إشكال في عقيدته.
Adapun sesiapa yang mendakwa dan bagi ahli sufi yang mendakwa kata berjasadnya keluar daripada kuburnya, maka dia ada permasalahan di akidah. الجسد باتفاق أهل السنة والجماعة لا يخرج من القبر. Dengan sepakat i'tikad ahli sunnah wal jamaah bahawa jasadnya Rasulullah SAW tidak keluar daripada kubur. وإنما الذي نراه كما قال ساداتنا الأولياء والعارفون روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم المتمثلة في الأشياء. Adapun para aulia yang melihat Rasulullah SAW, mereka bersepakat adalah yang mereka melihat itu adalah rohnya yang mulia. وذلك قال الإمام ابن القيم بلغنا عن الإمام مالك أنه قال إن أرواح المقربين تغدو وتروح حيث ما شاءت. Seperti mana diceritakan oleh Ibn Qayyim daripada Imam Malik, bahawa roh-roh para aulia mereka pergi dan datang kepada tempat-tempat mana yang mereka mahu. فإذا كانت أرواح المقربين تعرج وتذهب وتأتي فكيف بسيد المقربين صلى الله عليه وسلم. Jikalaulah roh-roh para orang muqarrabin naik, turun dan pergi dan datang mampu melakukan demikian itu, apatah lagi jika roh penghulu segala perkara muqarrabin. هذا عما شعرت به في هذه الليلة المباركة. Ini yang apa yang saya rasakan pada malam ini yang mulia. الأمر الثاني أيها الإخوة، Perkara yang kedua, hai saudara-saudariku, كل ما نراه من مجالس تقام في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركات، setiap majlis yang kita lihat pada memuji, merayakan majlis Nabi SAW pada bulan yang mulia ini, في كل بلاد الدنيا، pada setiap negara-negeri dunia, فإنما الهدف منها شيئين اثنين، sesungguhnya tujuannya, targetnya adalah dua perkara, وهي بغية كل واحد منا. dan iaitu adalah harapan setiap daripada kita. ما هو هدفك من حضور مجلس المولد الشريف؟ Apa harapan kamu untuk menghadiri setiap majlis yang mulia ini? لابد أن يكون هدفك ونيتك أن تحصل شيئين اثنين. Tidak mestilah harapan kamu untuk menghadiri majlis ini menghasilkan dua harapan. الأمر الأول Perkara yang pertama, أن يكون لك نسب روحي وصلة روحية بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. bahawa roh kamu ada pertalian perhubungan direct sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الأمر الثاني Perkara yang kedua, أن تحظى برضاه وشفاعته يوم القيامة. bahawa kamu mendapat keridaan dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. إذا لم يكن عندك هذا المقصد فحضورك ليس ذات فائدة تامة. Jika tujuan kamu datang dalam majlis ini bukanlah dua maksud ini, maka tujuan kamu datang ini adalah maksudnya yang sangat tidak ada faedah. والمسلم الذي يعيش في حياته Dan setiap orang Islam yang hidup pada waktu hidupnya ولم يتذوق لذة صلة روحه بروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، dan dia tidak merasai dengan kemanisan perhubungan rohnya dengan roh Nabi sallallahu alaihi wasallam, فهذا إنسان ميت في صورة حي يمشي. maka sesungguhnya orang ini adalah orang yang sudah mati, mayat yang pada gambarannya hanya berjalan. هذا في الصورة حي لكن في الحقيقة ميت. Ini pada zahirnya dia adalah hidup, tapi sebenarnya dia sudah mati. فالمسكين الذي خرج من الدنيا ولم يتذوق ألذ ما فيها. Orang yang sangat hina, dia meninggal daripada dunia, keluar daripada dunia ini, dia tidak merasai dengan kemanisannya walau sedikit. وهي ذكر الله تعالى Dan iaitu adalah kemanisan mengingat Allah Subhanahu wa taala وتلاوة القرآن dan membaca Al-Quran وطلب العلم dan menuntut ilmu, وصلة قلبه وروحه بقلب وروح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. dan perhubungan hatinya dan rohnya dengan hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. لذلك قال أهل العلم Kerana itu para ahli ilmu berkata, الذاكر لله حي وإن مات. orang yang mengingati ilmu itu adalah orang yang hidup walaupun dia sudah mati.
والغافل عن الله وعن رسوله ميت في صورة حي. Dan orang yang lalai daripada mengingati Allah dan Rasulnya, maka dia sudah mati walaupun pada zahirnya dia masih. مصداق قوله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Memperbenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mata-matanya tidak buta, akan tetapi mata hatinya yang sudah buta. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. Nabi SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat, tidak akan sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga aku itu lebih dicintai daripada hartanya dan anaknya dan daripada seluruh orang. فقال سيدنا عمر Maka lalu Sayyidina Umar berkata, والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من مالي وولدي إلا نفسي. demi Allah, aku lebih, demi Tuhan yang kuasanya di engkau dalam kuasanya, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada hartaku dan anakku, kecuali diri aku antara dua bahuku. فقال ليس بعد يا عمر أي لم يكمل إيمانك. Maka lalu Rasulullah SAW bersabda, masih belum lagi, iaitu belum sempurna lagi iman kamu, hai Umar. ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر عمر. Kemudian lalu Rasulullah SAW sapu dada Sayyidina Umar. هذا اسمه الطب المحمدي. Ini dinamakan dengan kedoktoran Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. هذا لو جمعنا أطباء الدنيا كلها ما يستطيعون أن يفعلوا بلمسة. Kalau kita kumpulkan doktor seluruh dunia pada waktu sekarang ni, takkan mampu mengubati sebagaimana Rasulullah SAW mengubati. فقط هكذا خلاص. Rasulullah melalukan tangannya di dadanya begitu saja, sudah selesai. خرج حظ النفس من سيدنا عمر. Keluar bahagian nafsu daripada hati Sayyidina Umar. قال ومن نفسي يا رسول الله. Dan lalu Sayyidina Umar berkata, dan engkau lebih aku cintai daripada diriku juga, ya hai Rasulullah. قال الآن كمل إيمانك يا عمر. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sekarang wahai Sayyidina Umar, sudah sempurna iman kamu. هذا الحديث فيه دلالة على صلة القلب بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis ini menunjukkan ada perhubungan hati kepada Rasulullah SAW. وهذه الصلة ليست لنا فقط. Perhubungan ini bukannya bagi kita sahaja. لسنا نحن فقط الأمة المحمدية مأمورين بها. Bukannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sahaja diperintahkan dengannya. لا. حتى الأنبياء والمرسلون. Bukan kita saja, bahkan para nabi dan para rasul juga مأمورون بصلة قلوبهم وأرواحهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. mereka juga diperintahkan untuk menghubungkan hati dan roh mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولذلك جمعهم الله أو جمع بعضهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala himpunkan sebahagian daripada mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Mi'raj. وجمعهم جميعا كل الأنبياء والمرسلين ليلة المعراج وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما في بيت المقدس. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan seluruh para nabi dan rasul pada malam Lailatul Mi'raj, sembahyang bersama mengimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. dan pada ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan para nabi, لما آتيتكم من كتاب وحكمة. apabila aku datangkan daripada kitab dan hikmah, ثم جاءكم رسول من أنفسكم مصدقا لما معكم. kemudian datang nabi daripada kalangan kamu yang وجاءكم رسول مصدقا لما معكم. kemudian datang rasul yang memperbenarkan apa yang kamu datangkan. لتؤمنن به ولا تنصرنه. Hendaklah kamu beriman dengannya dan membantunya. ولذلك في الحديث ما جاء نبي إلا وبشر أمته بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kerana itu ada hadis mengatakan bahawa tidak ada para nabi dan rasul diutuskan kecuali mereka mengkhabarkan tentang nabi yang akan datang selepas. وأخذ عليهم العهد إن أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. Dan mereka mengambil bayar perjanjian bahawa jika datang Nabi Rasulullah kepada mereka, bahawa mereka wajib kena beriman dengannya. بل وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان أخي موسى في زماني ما وسعه إلا اتباعي.
Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, kalaulah saudaraku Nabi Musa berada zaman sekarang, dia tidak ada pilihan kecuali beriman denganku, mengikutiku. وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن ينزل في الشام تابعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan pada akhir zaman nanti akan turunnya Nabi Isa di Syam, dia akan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهذه الصلة القلبية لابد أن نحركها في مثل هذه المجالس الطيبة. Maka perhubungan hati ini kita bersama dengan Rasulullah tidak mestilah kita semua menggerakkan, mensuburkan di dalam hati kita di dalam seumpama majlis ini. أن نأخذ العهد على أنفسنا. Kita berjanji setiap diri kita. أن نلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang pertama bahawa kita mematuhi segala sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi أن wasallam. نأخذ العهد على أنفسنا أن نتخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kedua kita berjanji bahawa kita berakhlak, berkelakuan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi أن wasallam. نأخذ العهد على أنفسنا أن نعظم ما عظمه رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. kita menjanji bagi setiap diri kita bahawa kita mengagungkan apa yang diagung oleh Rasulullah sallallahu alaihi أن wasallam. نأخذ العهد على أنفسنا أن نحافظ على أولادنا وعلى تربيتهم وعلى أزواجنا. Dan kita berjanji setiap daripada kita memelihara, menjaga sebaik-baiknya anak-anak dan keluarga-keluarga kita dengan sebaik-baiknya. أن نأخذ العهد على أنفسنا أن تكون النساء مطيعات لأزواجهن. Dan kita mengambil janji bahawa kita terbiarkan isteri-isteri kita bahawa dia mentaati suaminya. أن نأخذ العهد على أنفسنا أن نكون طلاب علم صادقين. Dan kita berjanji bagi diri kita bahawa kita jadi para penuntut ilmu yang jujur dan yang bersungguh. أن نأخذ العهد على أنفسنا أن نجلس في مجالس العلماء والمربين Dan والصالحين. bahawa setiap dari kita berjanji kita melazimi duduk bersama dengan para majlis-majlis guru-guru murabbi dan yang mendidik kita. هذا هو الذي علينا أن نأخذه من هذه Inilah المجالس. yang sepatutnya kita ambil daripada seumpama majlis. لا مجرد سماع القصائد. Bukan semata-mata kita mendengar qasidah sahaja. فكان المقصود القصيدة أي إنسان يضع على الهاتف قصائد ويسمع في السيارة وفي البيت وانتهى. Kalaulah tujuannya hanya qasidah, dia tidak perlulah datang sebuah majlis ini, cukuplah dengan membuka handsetnya, dengar dalam kereta sahaja sudah cukup. إنما المقصد أن نتعلم شمائل رسول الله صلى الله عليه Maksud وسلم. kita hadir dalam majlis ini bahawa kita belajar daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi وأن wasallam. ننظر إلى هذه الوجوه النيرة إلى أهل العلم والصالحين وأن نأخذ من أنوارهم. Dan kita memandang kepada muka-muka orang-orang yang bercahaya dan bahawa kita mengambil bahagian daripada cahaya mereka. هذه الصلة التي ذكرتها هي التي توصلنا إلى شفاعته يوم القيامة. Perhubungan inilah yang saya katakan ini yang membawa kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. فلا يعيش الإنسان حياة الكسالى. Maka janganlah seseorang itu kehidupannya adalah kehidupan orang yang malas والمقصرين dan orang yang sentiasa kurang di dalam kebaikan والنائمين dan banyak tidur والمسرفين dan banyak membazir والتاركين الهاجرين للسنة. dan orang yang meninggalkan, berpaling daripada melakukan sunat Nabi. ثم يطمع بشفاعة رسول الله يوم القيامة. Kemudian dia berangan-angan mendapat syafaat Nabi SAW pada لا hari يكون ذلك. ini tidak akan berlaku. قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. Nabi SAW bersabda, bukanlah iman itu dapat dengan berangan-angan, dengan bercita-cita sahaja. إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. Iman itu yang sebenarnya yang terkukuh di dalam hati dan dia membenarkan dengan amalannya. ويأتي قوم إلى حوض رسول الله يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أمته مصلين كانوا يصلون عليهم آثار الوضوء والصلاة الغرة والتحجيل. Dan sebahagian daripada umat Nabi SAW yang datang kepada telaga Nabi SAW, sedangkan mereka yang banyak sembahyang, yang pada mukanya ada kesan cahaya di muka dan di tangan-tangan mereka. ويقتربون من النبي من أجل أن يشربوا من يده الشريفة كأسا لا يظمأون بعدها أبدا. Dan mereka menghampiri kepada Nabi SAW supaya mendapat satu teguk minuman yang tidak akan dahaga selama-lamanya. فتزودهم الملائكة. Lalu malaikat menghalau mereka, تبعدهم. jauhkan mereka. فيقول يا رب هؤلاء من أمتي.
Maka ada dikatakan wahai Nabi SAW mengatakan wahai ini sebahagian daripada umatku, wahai Tuhanku. فيناديه مناد يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. Lalu malaikat berkata wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang mereka lakukan selepas engkau. فيقول النبي سحقا سحقا. Lalu Nabi SAW bersabda jauh, maka jauhlah. واضح يا إخواني؟ Jelas wahai saudaraku. هذا هو المعنى الذي نريد أن نأخذه من هذه المجالس الطيبة. Makna inilah yang perlu kita ambil, kita menimba di dalam seumpama majlis yang berkah ini. وإلا لم نستفد إلا سماع القصائد. Kalaulah kita hanya untuk mendapat mendengar qasidah sahaja, فكل واحد منكم من الآن maka setiap daripada kalangan daripada sekarang ينوي نية عهد بينه وبين الله. maka dia berjanji antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala لا يطلع عليها أحد إلا الله. yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. خصوصا في الدعاء كل واحد يغمض عينيه وينوي نية خاصة له يلقى بها سيدنا محمدا يوم القيامة. Lebih-lebih lagi di dalam doanya, setiap daripada kalangan kita ambil satu waktu, pejamkan matanya dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. نية يعمل بها إلى الممات. Niat yang dia beramal dia sehingga mati. فمن عاش على شيء مات عليه. Barang siapa hidup dalam satu keadaan, nescaya dia mati dalam keadaan yang sama. وإذا مات على شيء حشر عليه. Apabila mati dalam keadaan begitu, nescaya dia akan bangkitkan juga dalam لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء على ما مات عليه. dalam dibenarkan seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap seseorang itu dibangkitkan atas keadaan apa yang dia hidup dalam keadaan. كل واحد ينوي نية خاصة في قلبه يا إخوان. Setiap seorang daripada kita wahai saudaraku, niat bagi dia niat yang khas. حتى نخرج من هذه الدنيا وقد عملنا عملا طيبا. Sehingga kita keluar daripada dunia ni, kita sudah beramal daripada amal yang saleh yang banyak. حتى نتذوق لذة الإيمان وحلاوة الإيمان في Sehingga الدنيا. kita merasai kemanisan iman dan kemanisan hidup di atas dunia. حتى نتذوق حلاوة الصلة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه Sehingga وسلم في kita الدنيا. mendapat merasai kemanisan perhubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. كلنا يقرأ للإمام الديبعي يقول ما شاء الله ولي كبير. Setiap daripada kita baca perkataan kalam Imam Dibai, kita katakan Masya Allah. ونقرأ لسيدي عبد القادر نقول ما شاء الله القطب سيدي عبد القادر. Dan kita lalu kita baca percakapan kalam hikmah Imam Abdul Qadir Jalani, kita kata kalam yang sangat tinggi. ونقرأ حكم الإمام ابن عطاء الله الإسكندري. Dan kita baca kalam hikam Ata'illah Iskandari. نقول ما شاء الله كل هؤلاء الأولياء من أين جاءوا بهذا الكلام؟ Kita katakan Masya Allah, mereka semua para awliya, para wali. Dari mana datangnya percakapan mereka ini? ولماذا لا تكون منهم؟ Kenapa engkau tak jadi seumpama mereka? ولا تعمل عملهم؟ Dan tidak beramal seperti amalan mereka. هم عباد مثلك. Mereka hamba Allah juga seumpama engkau. اصطفاهم الله نعم. Allah Ta'ala memilih mereka, iya. لكن في صدق في الطلب. Akan tetapi mereka jujur, bersungguh di dalam meminta. في جهد في العبادة. Bersungguh-sungguh, mujahadah di dalam ibadat. في تزكية للنفس. Membersihkan hati. والله حين ذكر الخضر في القرآن الكريم Demi Allah, apabila Allah Ta'ala sebut Nabi Khidir di dalam Al-Quran, ماذا قال؟ apa yang Allah Ta'ala firman? قال عبدا من عبادنا يعني في عباد مثله كثيرون. Yaitu satu orang hamba daripada hamba-hamba kami, yaitu hamba seumpamanya banyak. ما عندنا خضر واحد. Bukan kita mempercayai Nabi Khidir في satu-satu. عباد ممكن أعلم من الخضر. Ada sebahagian daripada hamba yang lebih alim daripadanya. هو الله يقول عبدا من عبادنا. Allah Ta'ala berfirman, salah seorang hambaku daripada hamba-hambaku. لكن هذا عبد أظهرناه وعباد كثيرون أخفيناهم. Akan tetapi ini salah seorang hamba yang kami zahirkan dan banyak daripada hamba-hamba yang kami sembunyikan. فكن من هؤلاء. Maka jadilah engkau daripada salah seorang mereka. فمن صدق الطلب نال المطلب. Barang siapa jujur bersungguh di dalam memohon, nescaya dia akan mencapai apa yang dicita-cita. وصولك إلى درجات هؤلاء الرجال رضي الله عنهم بصدق الطلب.
kamu tidak akan sampai seumpama derajat mereka para aulia kecuali dengan bersungguh di dalam memohon. والتوفيق من الله يوفقك كما وفقهم. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada engkau seperti mana Allah taala memberi taufik kepada mereka. ويصطفيك كما اصطفاهم. Dan moga Allah Subhanahu wa taala memilih engkau seperti mana Allah taala memilih mereka. كلنا ينتظر خروج الإمام المهدي. Setiap daripada kita tertunggu-tunggu daripada datangnya Imam Mahdi. لماذا لا تكون أنت المهدي في دعوتك إلى الله وسيرتك وتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Kenapa tidak engkaulah jadi Imam Mahdi dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? لما نبقى جالسين خاملين حتى يظهر الإمام المهدي؟ Kenapa kita sentiasa duduk sahaja, merendahkan diri sahaja, tunggu sahaja sehingga datangnya Imam Mahdi? وإذا بقينا خاملين هل تظنون إن خرج الإمام المهدي أنه سيرضانا من جنده؟ Kalaulah kita duduk sahaja, kemudian datangnya Imam Mahdi, adakah Imam Mahdi akan rela kita sebahagian daripada tenteranya? لن يرضانا من جنده. Dia tak akan rela kita sebahagian daripada tentera. فجنده هم الصادقون. Tenteranya adalah orang-orang yang jujur, أهل الهمة في العبادة وفي العلم وفي الطلب. orang yang semangat dan orang yang tinggi semangatnya di dalam menuntut. فهمتم مقصدي من الكلمة يا أخواني؟ Adakah kamu sudah faham daripada kalimah wahai saudaraku? نريد أن نكون أمة محمدية حقيقية. Kita semua mahukan semuanya kita jadilah umat Muhammad yang hakikah, yang sebenar. وأعود وأذكركم بعقد النية والعهد بينكم وبين الله عند الدعاء. Saya ulangkan lagi dengan bersungguh kita dalam perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan azam kita dan niat kita, doa kita bagi diri kita sendiri. أسأل الله أن يوفقنا لذلك إن شاء Moga-moga الله. kita semua minta Allah Subhanahu wa taala, mohon Allah taala kekuatan dan taufik. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Syukran.